اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 151. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan bagi setiap orang, setiap kumpulan ada hala tuju pegangan masing-masing. Huwa muwalliha, dia menuju ke arah pegangannya ataupun matlamatnya. Fastabiqul khairat, maka hendaklah berlomba untuk melakukan kebaikan. Di mana saja kamu berada, di darat, laut, di udara, maka Allah akan membawa kamu di akhirat besok, kesemuanya, kerana sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Pengajarannya, pertama, umat manusia berbeza matlamat hidupnya, pegangan akidahnya dan pekerjaannya. Walaupun namanya Muslim, yang kedua, setiap manusia akan mempertahan dan memperjuangkan apa yang diyakininya adalah benar, walaupun hakikatnya salah. Yang ketiga, setiap orang beriman wajib mengikut kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasul, di mana sahaja dia berada. Walaupun dia berseorangan dan semua yang lain menentangnya. Yang keempat, wajib bersegera dan berlomba untuk melakukan kebaikan dan amal soleh.
Kerana kalau tidak diambil oleh kita, ia akan disambar oleh orang lain. Dan umur seseorang adalah pendek. Sedangkan kematian boleh datang bila-bila masa. Yang kelima, kebaikan untuk dunia yang sementara. Semua manusia berebut dan berlomba. Maka kebaikan untuk akhirat yang jauh lebih besar ganjarannya dan kekal abadi, sepatutnya manusia lebih bersegera dan berlomba kepadanya. Yang ketujuh, ilmu Allah meliputi segala-galanya, di mana sahaja manusia meninggal, sama ada di darat, di laut, atau di udara, semuanya akan dibawa oleh Allah di akhirat untuk diberi balasan yang adil. Okey, habis lah. Ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dari arah mana kamu keluar untuk musafir ataupun bermukim, maka halakan wajah kamu ketika solat ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya menghadap ke Masjidil Haram adalah kebenaran daripada Tuhan engkau. Dan Tuhan Allah tidak pernah lupa tentang apa sahaja yang kamu lakukan. Pengajaran pertama, wajib menghadap ke arah Masjidil Haram ketika solat, di mana sahaja seseorang itu berada. Sama ada di darat atau di laut atau di udara. Yang kedua, dikecualikan daripada menghadap kiblat dalam solat dalam 3 keadaan. Dah tuliskan sebelum ni. Boleh rujuk pada pengajaran yang lepas. Yang ketiga, kemuliaan Masjidil Haram. Sehingga ada beberapa perkara yang halal dilakukan di tempat lain, tetapi haram dilakukan di
kawasan Al-Masjidil Haram. Seperti berburu, memotong pokok dan sebagainya. Okey, habis ah. Ayat 150. Ayat ini panjang ah, lebih kurang. Maksud ayat ini lebih kurang dengan ayat 149, cuma ada penambahan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Pengajarannya, pertama, apabila sesuatu perkara diulang 2 kali atau 3 kali, menunjukkan perkara itu adalah penting dan benar. Yang kedua, wajib berusaha untuk menolak tuduhan-tuduhan dan celaan-celaan musuh setakat yang mampu. Wajib menolak tuduhan-tuduhan dan dakwaan musuh setakat yang mampu. Yang ketiga, orang yang mempertahankan tuduhan tanpa bukti adalah orang yang zalim. Orang yang mempertahankan tuduhan tanpa bukti adalah orang yang zalim dan tercela. Yang keempat, orang yang sesat akan berhujah menolak kebenaran demi mempertahankan kebatilannya. Akan tetapi semua hujah mereka adalah batil. Akan tetapi semua hujah mereka adalah batil ataupun palsu. Yang keberapa? Yang keenam. Yang kelima, wajib melaksanakan perintah Allah. Wajib melaksanakan perintah Allah setelah perintah tersebut jelas dan tidak boleh sama sekali takut kepada musuh atau celaan orang yang mencela, sehingga meninggalkan perintah Allah. Yang keenam, nikmat Allah yang terbesar ke atas umat manusia ialah memberi hidayah untuk mentaati perintah Allah. Memberi hidayah untuk mentaati perintah Allah.
Yang ketujuh, melaksanakan perintah Allah dan takut kepadanya adalah sebab utama manusia mendapat hidayat. Melaksanakan perintah Allah dan takut kepadanya adalah sebab utama manusia mendapat hidayat. Okey, habis lah. Kita sambung seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama. Kaf ni seperti itulah kami arsalna, kami telah utuskan fikum, di kalangan kamu, rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalangan kamu. Okey, apa yang Allah nak bagi tahu ni? Seperti itulah, ataupun sedemikian itu jugalah. Dia ayat ni bersambung. Bila ada kaf tu makna dia ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Apa itu? Pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah adalah satu nikmat. Wali utimma ni'mati alaikum. Dengan pertukaran Kaabah daripada Baitul Maqdis ke pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, salah satu tujuan untuk aku sempurnakan nikmat aku ke atas kamu. Maka begitu jugalah nikmat seterusnya. Jadi pertukaran kiblat tu adalah nikmat kepada siapa? Kepada orang beriman. Tapi dalam konteks ketika itu, yang paling utama kepada siapa? Orang Mekah. Orang Mekah nak sangat pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, sebab mereka rasa Kaabah tu adalah tempat banyak memberi kebaikan pada mereka, tempat yang aman, tempat yang selamat. Maka Allah nak bagi tahu nikmat seterusnya yang melengkapkan lagi nikmat Allah kepada kamu ialah kami utuskan kepada kamu seorang rasul. Dan rasul pula adalah daripada kalangan kamu. Itu menambahkan lagi nikmat. Kenapa utusan rasul tu satu nikmat? Kita nak tahu rasul tu besarnya nikmat seorang rasul ialah kita bayangkan kalau Allah tak utuskan rasul. Apa jadi? Allah serah pada akal masing-masing. Cara nak berwuduk, cara nak solat, cara nak keluarkan zakat. Pandai-pandailah aku bagi akal. Agak-agak apa jadi? Caca merba. Yang ada rasul pun ada berapa mazhab? Banyak kan? Dan Nabi kata umat dia berpecah 70. Itu ada rasul. Kalau tak ada rasul, mungkin 730. Dan sebab itulah Allah nak tekan pada khususnya kepada orang Arab. Kiblat di negeri kamu, iaitu Mekah, bukan di Baitul Maqdis. Rasul bangsa kamu dan daripada kalangan kamu. Apa nikmat tu kalau rasul daripada kalangan mereka? Daripada kalangan mereka ni pertama apa? Manusia, iaitu sejenis dengan kamu. Kalau Allah utuskan rasul tu di kalangan malaikat, ada masalah tak? Apa masalahnya? Susah nak berinteraksi. Dia lagi mudah untuk menolak kan? Lagi banyak alasan untuk menolak. Sebab kami tak nampak. Lepas tu dia kata malaikat ni tak boleh pakai. Sebab dia tak ada nafsu. Makan pun tak, kahwin pun tak, mana boleh ikut. Kan?
Kemudian yang kedua, minkum ni ialah sebangsa dengan kamu. Itu pun nikmat. Kalau Muhammad ataupun Rasul Allah utus kepada orang Mekah daripada bangsa Bani Israel ataupun bangsa Jepun, kan? Agak-agak orang Mekah terima tak? Tak. Tengok di situ kita dapat ambil pengajaran apa dia? Dari sudut dakwah. Apa pengajarannya? Kalau kita nak berdakwah, biarlah orang satu bangsa dengan mad'u tu. Yang kedua, ni yang ketiga lah. Yang ketiga ialah bukan setakat bangsa kamu, tapi kamu kenal. Makna apa? Apa? Sekampung lah. Sekampung. Makna dia kenal Muhammad daripada kecil lagi, kan? Kadang-kadang manusia dah bangsa Arab tapi daripada Madinah. Orang Arab Mekah tak boleh terima. Sebab apa? Kami tak pernah tahu, tak pernah kenal latar belakang dia. Betul tak? Jadi pengajaran untuk kita, bila kita nak berdakwah, kalau boleh gunakan orang tempat tu juga, orang tempatan. Dan orang tempatan pun macam Nabi lah, yang berakhlak. Sebelum dilantik sebagai Rasul, orang Mekah kenal Nabi sebagai apa? Bukan peniaga, bukan ahli yang kejar dunia, tapi yang paling utama akhlak. Akhlak. Sebab nak berdakwah ni yang paling penting bukan duit. Bukan pangkat, tapi yang paling penting ialah akhlak. Sebab nak ajar orang supaya berakhlak, maka orang yang berdakwah mesti paling berakhlak. Sehingga orang tak boleh nak cari kelemahan dia. Itu dakwah tu akan berkesan. Tapi kalau pendakwah ada 1000 kelemahan, tak payah jadi pendakwah lah, jadi mad'u je. Okey. Tapi orang terima tak Muhammad walaupun manusia bangsa Arab dan sekampung dan digelarkan Al-Amin? Orang terima tak? Tengok orang kata, Ustaz, Allah pilih sebangsa dan orang Mekah pun kenal Muhammad. Tapi orang tak terima juga. Baik ambil orang lain. Nak kata apa? Kalau ambil orang lain, lagi orang tak terima. Mana tak bijak lah. Di sini ada sifat Allah iaitu Al-Hakim. Al-Hakim. Dia sebenarnya kenapa orang tak terima? Sebenarnya bukan Nabi Muhammad je. Boleh kata semua para Nabi, semua para Rasul, kaum mereka sendiri, bukan kaum lain. Kaum mereka sendiri yang kenal Nabi tersebut, menolak. Sebelum tu, tak ada masalah kan. Kaum Nabi Saleh dia kata apa? Sebelum ni kamu adalah harapan kami. Harapan pemimpin. Kan? Tapi bila kamu bawa dakwah ni, mengaruklah. Jadi soalannya kenapa? Semua para Rasul, pada Nabi bawa benda yang baik. Ajak pada benda yang baik. Bukan ajak bergaduh. Bukan ajak berperang. Bukan ajak rasuah. Sembah Tuhan, berakhlak mulia, jangan berzina, jangan rasuah, jangan zalim pada orang, jangan ambil hak orang. Semua baik kan? Tapi kenapa orang tolak? Yang tolak tu kaum mereka sendiri yang kenal. Sebab mesej dakwah ni ialah Allah sengaja jadikan berlawanan dengan nafsu. Bila berlawanan dengan nafsu, bapa dia pun akan tolak. Kan? Pakcik dia lagilah. Kan? Sebab tu bila Nabi sampaikan dakwah, ada yang suami isteri bergaduh. Ada anak dengan bapa berperang, kan? Sebab nafsu. Kebenaran, semua kebenaran tak selari dengan nafsu. Okey. Boleh ke? Jadi Allah nak beritahu kepada orang Mekah dan kepada semua umat manusia lah. Nikmat yang terbesar apa dia? Iman. Nikmat yang kedua terbesar? Iman Islam sama lah. Rasul. Nikmat yang ketiga ataupun nikmat kedua, Quran. Nikmat ketiga, Rasul. Kalau ada Quran, Rasul tak ada, huru-hara. Sebab apa? Sebab Quran datang secara umum.
dan Nabi yang menghuraikan apa yang umum dalam Al-Quran. Okey. Sebab itulah kalau kita kan kita jahil dan kita juga miskin. Tiba-tiba ada ustaz nak mengajar. Dengan tokoh korporat nak bagi duit. Kita sambut yang mana dulu? Apa dia? Itulah menunjukkan kejahilan kita. Sebab tu orang Mekah tolak. Sebab apa? Orang Mekah ni, dia jahil. Yang mereka tahu hidup kat dunia ni hanya sekali. Jadi nak puaskan hati, nak seronok, nak duit je. Nak material. Okey. Jadi tugas Rasul apa dia? Tugas Rasul dah nikmat. Tapi nikmat Rasul tidak akan sempurna, melainkan ada tugas yang besar. Iaitu, yatlu. Dia sentiasa membaca. Membaca ke atas kamu. Ayatina. Ayat-ayat kami. Baca ayat kami. Apa maksud ayat kami itu? Adakah Quran saja? Dia sebenar ayat ni apa mana ayat? Kalau satu ayatun. Kalau jamak ayat. Jadi ayat ni makna apa? Alamat, tanda. Jadi bila tanda tu, adakah ia ayat Quran sahaja? Tak. Mesti ada satu lagi apa dia? Satu kauniyah. Yang kedua syar'iyah. Dia kauniyah ni, apa beza dua ni? Dan apa kaitannya? Dua-dua ada dalam Quran. Apa dia? Kedua-duanya ada dalam Quran. Kedua-dua Ada dalam Quran. tak, kauniyah lain. Kauniyah ialah ciptaan Allah. Daripada sebesar langit sampailah sekecil kuman. Syariah ayat Al-Quran dah. Yang ni Quran, yang ni ciptaan Allah. Jadi apa kaitan dua ni? Katalah ada syariah saja, kauniyah tak ada. Orang kenal tak Tuhan? Tak, orang tak kenal. Sebab Allah jadikan dia tak gaib, tak nampak kan? Tapi Allah walaupun tak nampak, terlalu banyak bukti bahawa Allah tu ada dan Allah tu berkuasa. Apa dia? Langit. Kalau tak ada langit, tak ada ciptaan Allah, macam mana orang nak bukti bahawa Allah tu ada walaupun tak nampak? Sebab itulah dengan kita berfikir tentang ciptaan yang kita nampak setiap hari begitu banyak, kita akan rasa ada pencipta. Pencipta yang hebat. Lepas tahu ada pencipta yang hebat melalui kauniyah, kita pun nak tahu apa yang dia suka. Sebab apa nak tahu? Sebab nak ikut. Kenapa nak ikut? Sebab dia hebat. Boleh faham? Kita fikir tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya, membawa kita kepada nak tadabbur Al-Quran. Ini kaitan dia. Dan selagi kita tak rasa kebesaran Allah, kita tak berfikir tentang ciptaan Allah, selagi tak rasa kebesaran Allah, kita tak teringin nak tadabbur Al-Quran. Apa sebab aku nak tadabbur Al-Quran? Sebab aku tak rasa pun Tuhan tu hebat. Kenapa nak faham kata-kata dia? Betul tak? Kalau saya bagi surat pada Usama kan, ini surat daripada orang kampung. Orang kampung mana? Kampung Usama dululah, kampung ayah Usama dulu. Apa perasaan masa terima surat tu? Rasa apa? Rasa nak baca segera ke ataupun tak apa letak kat situ. Ni orang kampung, ni orang kampung. Bukan ketua kampung, orang kampung biasa je. Tapi kalau saya bagi surat, Usama, ini surat daripada ketua polis negara. Ada rasa apa? Terus nak baca kenapa?
Sebab ada ya ketua polis. Masuk akal tak ketua polis negara hantar surat pada kita, surat yang kosong ataupun sia-sia? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Kita mesti tengah-tengah masa tu tengah makan, buka tak surat masa tu? Tengah tengok drama Korea, berhenti tak buka surat? Tapi tengah makan, datang surat orang kampung, berhenti tak buka surat orang kampung? Tak. Tengah tengok drama, buka tak? Habiskan. Orang kampung mana ni? Makan dululah. Nampak tak? Tapi, kenapa ada rasa macam tu? Bila kita dapat Quran, kita tak rasa penting. Kita nak baca dan nak baca pula, nak habiskan. Bukan nak faham. Sebab kita tak rasa kebesaran Allah. Kenapa tak rasa? Sebab Allah bagi ayat-ayat tentang kebesaran dia begitu banyak. Tapi kita tak berfikir. Yang kita fikir apa dah? Macam apa? Macam Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 12. Allah kata apa? Surah Muhammad ayat 12. Sesungguhnya Allah memasukkan orang beriman dan beramal soleh ke syurga. Lepas tu? Dan orang-orang kafir yatamatta'una berseronok. Tamattu' berseronok. Lepas tu wa yakuluna makan. Seperti apa? Seperti binatang ternak. Binatang ternak lepas makan dia fikir tak, macam mana aku boleh makan rumput ni? Macam mana rumput ni warna hijau? Ada binatang kambing fikir? Tak ada kan? Jadi orang kafir ada tak fikir lepas tu? Tak ada. Jadi bila tak rasa kebesaran Allah melalui ciptaan Allah, dia tak ada keinginan nak tahu apa yang Allah cakap dalam Quran. Tak penting. Kan? Jadi ini kaitan. Bila Allah kata tugas Rasul membaca ayat-ayat kami dua-dua sekali. Nabi menggalakkan umat dia memikirkan tentang kebesaran Allah. Dan juga lepas tu menggalakkan umatnya membaca dan mentadabbur Al-Quran. Okey. Cukup ke baca Quran saja? Tak cukup. Sebab tujuan Rasul diutuskan, tujuan Quran diturunkan untuk apa? Tak, untuk betulkan masyarakat jahiliah Mekah yang dah hancur akhlaknya. Yang dah syirik kepada Allah berpuluh-puluh tahun kan. Yang patungnya 360. Yang rasuah, yang menindas, yang zalim. Itulah tujuan Rasul diutuskan. Jadi kalau itulah tujuan, nak betulkan akhlak, nak betulkan hati, tak cukup baca. Maka Allah tambah satu lagi. Wa yuzakkihim, dan dia mensucikan kamu. Jadi nikmat Allah utuskan Rasul, dia baca ayat-ayat Al-Quran kepada kamu, dan tujuan ayat Quran dibaca untuk apa? Yuzaki makna daripada zakat, mensucikan kamu. Mensucikan apa? Yang paling penting. Jadi sebenarnya amalan jadi rosak sebab apa? Hati. Dalam Nabi kata dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging itu rosak, semua anggota badan manusia keluar yang rosak aja. Jadi tujuan Rasul dan tujuan Quran dibaca yang paling besar ialah untuk mensucikan hati. Bila hati suci, semua akan jadi baik. Jadi kalau baca tujuan untuk mensucikan, tak cukup lagi. Ada satu lagi, iaitu wa yu'allimukum, dan dia tengok Allah sebut semua dalam bentuk apa ni? Kalau kita belajar bahasa Arab, yatlu, yuzakki, yu'allim. Fa'il apa ni? Fa'il mudhari'. Fa'il ada berapa semua dalam bahasa Arab? 3. Pertama, madhi. Yang kedua? Yang ketiga, amar. Jadi sekarang fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Sentiasa apa? Tiga-tiga. Sentiasa membaca, sentiasa mensucikan, sentiasa mengajar.
Ada tak Nabi hanya baca Quran kepada umat dia di bulan Ramadan je? Lepas khatam cuti 11 bulan. Ada? Tak ada. Dan dia mengajar, dia sentiasa, fi'il mudhari' sentiasa mengajar kamu. Alkitab. Apa makna Alkitab? Al-Quran lah. Dan wal hikmah. Dan al-hikmah. Apa makna al-hikmah? Ada kalau Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, apa-apa saja dalam Al-Quran, bila al-hikmah disebut selepas Alkitab, maka dia bermakna sunnah. Sunnah Nabi. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bila al-hikmah disebutkan selepas Alkitab, dia bermakna sunnah Nabi. Jadi yang Nabi nak ajar apa dah? Satu Quran. Tak cukup Quran satu. Kena ada satu lagi apa dah? Sunnah. Sebenarnya sunnah inilah yang ni macam ni. Ini matan dia, teks dia, ini huraian dia. Jadi Quran ni banyak disebut secara umum. Kalau baca Quran saja tak faham, maka Nabi terjemahkan dalam bentuk sunnah. Jadi semua sunnah Nabi adalah sebagai huraian kepada matan yang ada dalam Al-Quran. Jadi di sini menunjukkan wajib tak belajar sunnah Nabi? Wajib. Kalau tak belajar sunnah Nabi, dia tak akan faham Quran secara lengkap. Betul? Sebab itulah bila Nabi wafat, mana Islam dah lengkap tak? Lengkap. Sehingga kan apa? Cara nak masuk tanda pun Nabi ajar. Cara menguap, ada tak? Nabi ajar tak cara menguap? Menguap. Cara menguap pun ajar. Takkanlah cara nak berzikir lepas solat Nabi tak ajarkan? Mana lebih penting, zikir lepas solat ataupun menguap? Jadi kalau menguap, ada tak orang tambah-tambah bid'ah menguap? Lepas menguap, dia buat 3 kali kan? Tak ada kan? Tapi ada tak orang menambah-nambah zikir lepas solat ataupun bacaan tertentu kan? Ada. Jadi jangan tambahlah. Sebab bila Nabi dah ajar, walaupun benda yang paling simple sekali, makna Nabi dah ajar semua sekali dah. Dah lengkap dah. Kerja kamu apa dah? Fattabi'uni. Okey. Boleh Nampak tak? Jelas tak? Jelas tak tujuan Rasul diutuskan dan Quran diturunkan? Apa dia? Al-Quran diturunkan. Pertama, baca. Yang kedua, baca apa ni? Baca lafaz dia. Yang kedua, sebenarnya bersih ni, ini matlamat dia. Dia mungkin tak bersih dulu baru belajar. Yang mana satu? Bersih dulu ke belajar dulu? Kalau dah bersih, belajar buat apa lagi kan? Kan? Sebenarnya, okey, kalau ikut tertib, ikut susunan, baca, mengajar, barulah. Tapi sekarang ikut tertib tak? Tak. Kalau ikut tertib macam ni, baca, belajar. Belajar apa ni? Tadabbur lah. Tadabbur. Kemudian yang ketiga baru mensucikan. Ini ikut tertib. Kenapa dalam ayat ini tak ikut tertib? Dia kalau kita ingat kan doa Nabi Ibrahim dalam surah Baqarah. Rasa baru lepas seminggu ataupun 2 minggu. Ayat 121. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Ikut tertib. Doa Nabi Ibrahim ikut tertib. Baca, mengajar dan sucikan. Tapi ayat ini tak ikut tertib. Kenapa? Mana nak suci macam mana? Tak belajar lagi. Ada tak anak kita pergi sekolah sehari, dah balik dah? Kenapa? Dah suci dah.
Kan. Jadi kenapa ayat ni macam tak ikut tertib? Sebenar tertib dia macam ni. Baca, belajar tadabbur, kemudian belajar tadabbur ni makna amal lah. Bila sebut tadabbur dia masuk dengan amal. Bila berlaku proses belajar dan amal, hasilnya suci. Mesti ada hasilnya. Tapi soalan dia, kenapa Allah sebut matlamat tu di tengah? Tadabbur. Kalau orang tanya, kenapa belajar tadabbur? Saya nak, apa jawapan dia? Nak faham, nak amal, lepas tu di hujungnya nak baiki akhlak lah kan. Sebenarnya dia Quran ni kadang-kadang dia sebut apa? Dia sebut matlamat dulu. Dia sebut matlamat dulu. Baca Quran, apa tujuan? Tujuannya mensucikan. Kenapa dia sebut matlamat dulu? Supaya bila kamu belajar, kamu jelas. Matlamat dah disebut awal-awal. Jangan terpesong daripada tujuan. Ramai yang terpesong. Dia baca saja. Sebab apa? Tak tahu matlamat baca Quran. Matlamat dia apa dah? Nak khatam. Matlamat dia apa? Nak pahala. Matlamat dia apa? Nak halau jin. Kan? Bila dah matlamat tak jelas, berlaku tak proses penyucian? Tak berlaku. Puncanya apa? Sebab matlamat tak jelas. Maka sebab itu Allah sebut matlamat supaya bila belajar je ingat matlamat ni. Belajar je ingat matlamat. Jangan kata, Ustaz, bila nak habis 2 ayat je satu malam. Tengok salah matlamat. Saya dah lah umur 70, baru 100 lebih ayat. Siapa suruh belajar lewat? Dia, kalau matlamat kita nak sucikan, mesti tak kita habiskan tadabbur? Tak. Tapi walaupun tak habis, berlaku tak proses penyucian? Berlaku. Ada tak sahabat Nabi yang daripada jahiliah sembah berhala dan belajar Quran tak habis, tapi akhlaknya mulia dan mati syahid dalam peperangan? Quran belum habis. Ada tak? Ada. Sebab apa? Sebab matlamatnya bukan nak khatam. Matlamatnya ialah nak sucikan. Sebenarnya kalau nak sucikan hati, nak sempurnakan akhlak, kadang-kadang dengan 1 ayat boleh sucikan. Kadang-kadang dengan 5 ayat boleh sucikan. Tapi kalau matlamat nak khatam, 10 kali khatam pun, tengok kawan tu lembab baca. Bila nak khatam macam ni, teruklah kamu. Boleh tak left group kan? Tengok akhlak buruk kan? Okey? Dan hasilnya, bila Nabi dan para sahabat jelas, iaitu tujuan Quran nak bersihkan syirik, nak bersihkan akhlak, maka hasilnya ada tak? Nampak tak? Subhanallah. Sejahat-jahat Umar, sekeras-keras hati Umar, akhirnya menjadi orang yang paling sayang pada Rasulullah. Sehingga dia tak percaya Nabi mati kan? Bertukar tak akhlaknya? Bertukar. Tapi sekarang ramai tak orang baca Quran? Ramai tak yang hafal? Tapi berlaku tak proses akhlak? Tak. Pernah tak kita terkejut tengok budak tahfiz? Ya Allah, akhlak dia Masya Allah. Pijat semut pun tak mati. Ada? Illa man rahimallah kan? Saya nak tanya mak bapak yang biasa hantar anak ke sekolah tahfiz. Bila anak dah hafal Quran, tiba-tiba balik rumah, dia terkejut tak tengok akhlak anak dia? Ya Allah, anak aku macam malaikat. Tak keluar rumah duk main game kan? Sebab apa tu? Sebab itulah bila Nabi faham, sahabat pun faham tujuan Quran untuk bersihkan akhlak, maka Nabi buka tak mahal tahfiz? Tak ada. Nabi pungut tak derma untuk bina bangunan mahal tahfiz? Tak. Abu Bakar buka tak mahal tahfiz? Tak ada. Tapi berubah tak akhlak? Berubah. Kenapa berubah? Sini bukan mahal tahfiz, ramai hafal Quran tapi akhlak tak berubah. Kadang-kadang guru pun, bukan semualah. Jangan marah, bukan semua. Tak ada yang kita tengok pelajar tahfiz ni memang akhlak dia sekolah memang the best. Tak ada.
Daripada mula kita lahir sampai hari ni kan, kita tak pernah dengar sekolah ni memang akhlak dia nombor 1. Tak ada. Yang terkenal apa dah? Sekolah ni kalau hafal pelajar dia 3 bulan, habis 30 juzuk. Jadi lepas tu buat apa? Salah matlamat. Jadi Allah nak beritahu nikmat Rasul tak cukup, melainkan ada 3 unsur ni. Baca Quran, belajar tadabbur dan kemuncaknya bersih. Sehingga Allah kata apa kepada Nabi dan orang beriman? Hanya masa 23 tahun kan? Allah kata apa? Kuntum khayra ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Yang asalnya gembala kambing, yang asalnya penyembah berhala, yang asalnya perasuah, zalim, bunuh anak perempuan, ambil hak orang. Tiba-tiba menjadi umat yang terbaik, yang tak mungkin berulang dalam sejarah dunia. Sebab apa? Inilah. Apa projek Nabi bawa? Projek mega Nabi bawa apa dia? Bangunan 30 tingkat? Tak. Nabi buka kilang kicap? Bukan. Nabi tak bawa harta, Nabi bawa ni. Yang paling mahal daripada harta. Okey. Kemudian, wa yu'allimukum. Dan dia sentiasa mengajar kamu. Malam apa yang tidak kamu ketahui. Apa maksud ayat ni? Hujung ni. Makna Allah nak beritahu masyarakat Arab ni khususnya adalah asalnya jahil, zero. Malam takunu ta'lamun. Nabi mengajar kamu apa yang kamu tak pernah tahu. Apa dia? Termasuklah urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat. Kamu ni zero. Sebab Nabi datang bawa Quran lah, kamu menjadi orang yang berilmu dan ada integriti. Okey, boleh Dan di sini juga Allah nak beritahu apa? Kemuncak kepada Quran apa dah? Sucikan. Tapi sebelum mensucikan, ada proses apa ni? Bila berlaku proses belajar, mesti ada apa selepas tu? Sebelum mensucikan. Sebelum beramal. Kefahaman dan ilmu. Mesti ada ilmu. Mana mungkin dia diajar ilmu Al-Quran tapi tak ada ilmu? Mana mungkin? Jadi mesti ada ilmu. Sebab tu Allah kata apa? Di hujungnya apa? Supaya dia mengajar kamu apa yang kamu tak tahu. Maknanya daripada zero, daripada jahil, kamu ada ilmu. Daripada mana? Quran. Betul tak? Quran ada berbagai-bagai ilmu. Cerita umat-umat dahulu, cerita Nabi Adam, cerita yang akan datang, cerita akhirat. Betul tak? Terlalu banyak ilmu dalam Quran. Tapi berapa ramai yang baca Quran, berapa ramai yang khatam, berapa ramai yang hafal, tanya ilmu tak tahu. Kan? Berapa ramai yang baca Yasin, berpuluh-puluh tahun. Tanya satu ilmu je daripada surah Yasin, dia tak boleh bagi tahu. Betul? Ilmu pendinding. Kan? Tanpa ayat sana, tanpa ayat sini kan. Okey? Agak rumah-rumah Nabi dan para sahabat banyak tak ayat kursi yang ditampal? Tak ada kan? Tak ada. Malam ni jangan marah saya nak hurai ayat ni Okey. Sebab itulah siapa bila Allah kata Rasul dan Quran itu satu nikmat, sepatutnya kita akan rasa apa? Yang cakap nikmat ni siapa? Allah. Sepatut kita orang beriman kita kata apa? Sikap kita apa dah? Paling seronok. Yalah, sebab Rasul ni dia nak cerita Quran bukan cerita kosong. Cerita yang membawa kita kenal Tuhan. Membawa kita cinta Allah, membawa kita taat perintah Allah dan kemuncaknya membawa kita ke syurga yang kekal abadi. Macam mana kita tak seronok? Kita orang offer kerja yang membawa kita jadi kaya kat dunia, kita dah melompat gila, betul tak? Belum dapat rumah lagi, belum dapat banglo lagi. Baru tawarkan kerja. Ini cerita dalam Quran membawa kita masuk syurga kekal abadi. Macam mana kita tak melompat? Cuba buka surah Ali Imran ayat 164.
iz ba'asa fihim min anfusihim. Kemudian yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimu wal hikmah. Lepas tu hujungnya wa in kanu min qablu dhalalin mubin. Okey. Tengok Allah guna apa ni? Laqad. Apa makna laqad? Dia ada satu lagi. Kita banyak kali dah jumpa laqad. Kalau laqad ada satu lagi, sumpah, iaitu wallahi. Tapi tak disebut. Mana harfu taukid 3? 1, 2, 3. Demi Allah. Lam pasti. Qad bila 3 huruf penegasan makna apa? Allah nak beritahu satu benda yang sangat besar, sangat penting untuk kita. Apa dia? Iaitu manallah. Apa makna manna? Menganugerah. Yang Allah bagi manna dan salwa pada Bani Israel daripada perkataan ni lah. Kenapa manna yang diberi pada Bani Israel panggil manna? Sebab dia anugerah Allah. Apa makna anugerah? Mereka dapat dengan mudah, tanpa bersusah payah. Tak payah bercucuk tanam. Tak payah siram, tak payah baja, tak payah tunggu. Keluar pagi, keluar turun. Manna. Kan? Jadi manna anugerah Allah. Kepada siapa? Allah sebut spesifik. Anugerah Allah kepada orang beriman. Makna apa tu? Yang akan seronok, gembira dengan anugerah Allah hanya siapa yang tak suka dengan Rasul. Siapa tak suka dengan tadabbur Al-Quran, dia belum beriman. Dia tak akan rasa Quran tu ada minnah, anugerah Allah. Dia tak rasa belajar sunnah Nabi adalah anugerah. Sebab apa? Sebab dia tak beriman dengan Allah. Macam mana dia nak rasa? Kemudian, ketika mana apa dia anugerah Allah kepada orang beriman? Iaitu, Allah mengutuskan kepada mereka seorang Rasul daripada kalangan mereka sendiri. Dan sama ayat ni. Yang tugas Rasul itu membaca kepada mereka ayat-ayat. Ini anfusahum ni. Membaca ke atas mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan hati mereka daripada syirik, daripada maksiat, dan caranya ialah mengajar mereka Quran dan Sunnah. Lepas tu Allah kata apa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum Rasul diutuskan, sebelum Rasul baca Quran, apa keadaan masyarakat jahiliah? Pasti dalam kesesatan yang nyata. Yang bila sesat, ke mana mereka? Ya Allah, besar tak nikmat ni? Besar. Kalau tak ada Rasul, tak ada Quran, mereka masuk neraka kekal abadi. Kan? Jadi siapa tak gembira dengan tadabbur, dia ada masalah iman kepada Allah. Okey, bolehkah? Surah Ali Imran ayat 164. Jadi pelajar, saya nak tanya pelajar, seronok tak belajar tadabbur? Pelajar Zoom. Kalau saya bagi cuti malam besok, seronok ke sedih? Dia sedih tu ada 2-3 harakat sedih kan. Okey. Kemudian lepas tu fazkuruni, subhanallah. Fazkuruni, maka apa dia? Uzkuruni, ingatlah oleh kamu kepadaku. Apa makna uzkuruni? Kita terjemah ingat. Ada ke mana kita pun ingat kepada Tuhan? Kenapa Allah suruh ingat? Apa makna uzkur ataupun zikir yang sebenarnya? Zikir ni ada 3. Zikrullah ada 3. Ada 3 barulah dipanggil zikir. Kalau tak, bukan zikir. Pertama, zikir bil qalbi. Yang kedua,
bil lisan. Yang ketiga, bil jawarih. Ada 3 baru dipanggil zikrullah. Pertama apa dah? Bil qalbi, dengan hati. Apa dia makna? Zikir dengan hati. Apa dia contoh? Berfikir bila lihat. Zikrullah dengan hati ialah berfikir tentang kebesaran Allah. Kita tengok langit, ya Allah hebatnya. Itu zikir dengan hati. Bukan macam ni setengah orang Melayu dia faham apa? Zikir dalam hati ialah sebut la ilaha illallah dalam hati. Itu bukan zikir. Itu pemalas. Yang kedua, zikir dengan lidah apa dah? Ni baru sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir pagi, zikir petang dengan hati. Dengan lidah. Yang ketiga, zikir dengan anggota badan. Contoh, solat, rokok, sujud, kan? Pergi berdakwah, berjalan pergi ke masjid, berjalan pergi bantu orang miskin, itu semua dengan anggota badan. Ada 3 ni barulah dipanggil zikrullah. Dan zikir terbaik apa dah? Zikir terbaik. Zikir terbaik ialah zikir yang ada ketiga-tiga ni. Apa dah? Salat. Salat ada tak zikir dengan hati? Ya. Bila kita dah berwuduk, kita nak menghadap Allah. Dan kita sebut apa? Allahu Akbar. Dalam hati kita rasa apa? Aku adalah maha kecil, maha hina dan nak menghadap Allah yang maha. Itu adalah hati. Kemudian kita sebut Allahu Akbar. Baca doa iftitahkan. Dan ada tak pergerakan anggota badan? Sebab tu Allah kata zikir yang paling besar ialah solat. Buka surah Al-Ankabut. Ayat 54. Surah Al-Ankabut ayat 54 apa dah? Hai? Salah nombor tu 45. 45. Okey. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kemudian wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Okey, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Cuba terjemah. Allah kata apa? Utlu. Baca. Baca apa ni? Ma uhiya, apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Apa dia? Minal kitab, daripada Quran. Bila sebut baca, termasuklah 3 proses ni. Baca, belajar tadabbur, amal dan ada hasilnya. Lepas tu Allah kata apa? Wa aqimis salah. Saya nak tanya, baca Quran dengan salat mana yang lebih penting? Salat. Kalau salat lebih penting, kenapa Allah suruh baca Quran dulu baru salat? Apa dia? Dapatkan ilmu dulu. Dapat? Dia nak solat dia nak sembah siapa? Allah. Nak sembah Allah, dia wajib kenal? Wajib kenal Allah dulu. Wajib kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, macam mana dia nak sembah Tuhan yang dia tak kenal? Macam mana nak kenal Allah? Baca Quran. Semua cerita tentang Allah, nama-nama Allah, sifat Allah, apa yang Allah suka, apa yang Allah larang, semua ada dah. Bila kamu dah baca Quran, dah tadabbur, kamu kenal Allah. Masa tu solat khusyuk tak? Kemudian Allah begitu. Tujuan solat bukan bagi salam, lepas tu habis bangun. Tak. Lepas solat mesti ada apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i. Sesungguhnya solat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Boleh? Macam mana solat kita boleh mencegah kemungkaran?
Sedekah, macam mana kita nak tahu kemungkaran? Yang ni keji, yang ni kemungkar, yang ni boleh. Macam mana nak tahu? Semua Allah sebut kemungkaran dalam Quran. Jadi kalau dia tak faham Quran, kemungkinan besar tak? Lepas salat, dia buat kemungkaran. Sangat besar kemungkinan. Dan kita nampak tak depan mata kita setiap hari. Lepas solat, orang solat itulah yang ambil rasuah, kan? Kadang-kadang yang mengajar agama lah yang rasuah. Betul? Sebab apa? Sebab dia solat dalam keadaan dia tak tahu apa yang fahsyat, apa yang mungkar. Kenapa tak tahu? Sebab sebelum solat dia tak baca dan tadabbur Al-Quran. Boleh? Jadi cara pendidikan kita salah, kan? Kita ajar solat dulu. Rukun solat sampai dia mahir. Ada 13 rukun, yang hai'ah, yang ab'ad, semua dia tahu. Tapi satu ayat Quran pun tak faham. Jadi pendidikan kita sepatut apa dia? Bagi mereka kenal Allah melalui Al-Quran. Lepas tu, agak-agak lepas dia kenal Allah, dia cinta Allah. Agak-agak solat perlu tak dikejutkan? Tak. Sekarang, mak bapak kena kejut anak, kan? Sampai bila? Sampai anak tu kahwin dan kena kejut seorang lagi yang baru, menantu dia. Membebankan lagi, ya. Lepas tu cucu pula, kan? Sebab apa? Sebab dia tak cinta Allah. Kenapa? Sebab tak tadabbur Al-Quran. Dan akhir Allah kata apa? Wala zikrullahi akbar. Zikrullah itulah yang paling besar. Apa dia? Solat. Sebab apa paling besar? Sebab ada tiga-tiga. Zikir dengan hati, zikir dengan lidah dan zikir dengan anggota badan. Okey. Wazkuruni, bila kita ingat pada Allah, bila tak pada Allah, saya nak tanya, kalau kita tak pada seseorang, agak-agak ada tak hasil ataupun kebaikannya? Tambah-tambah orang tu ada kedudukan, ada harta. Agak-agak kalau kita dengar cakap dia, ada tak kebaikannya? Ada. Kalau tak ada, kita dengar tak cakap dia? Macam isteri, dengar tak cakap suami? Tahu sebab apa dia dengar cakap suami? Wahai si suami, tahu tak kenapa isteri-isteri anda sangat dengar cakap anda? Ada kebaikan. Cubalah bulan ni, abang tak akan bagi duit. Bulan depan dia dengar cakap tak? Okey, bulan depan tak ada sami'na wa ata'na. Sama juga, kenapa kita dengar cakap bos dalam syarikat kita? Sebab kalau bos kata, kamu nak dengar ke tak dengar, bulan depan tak ada gaji. Kita dengar tak cakap bos? Tak. Subhanallah, kalau manusia pun bila kita dengar ada hasilnya, takkanlah kita dengar cakap Allah tak ada hasil. Ya Allah. Boleh faham? Sebab tu Allah kata, fazkuruni. Kamu ingat aku, kamu tak nak aku. Apa hasilnya? Azkurkum. Apa makna azkurkum? Aku ingat. Allah ingat je, Ustaz. Tak ada apa-apa ke? Kalau kita bekerja, bos kita kata apa? Kalau kamu kerja rajin, aku sentiasa ingat kamu. Okey tak? Gaji tak ada, cuma saya ingat je pada awak. Nak kerja tak? Bos baik tutup syarikat. Jadi apa maksud aku ingat pada kamu ni? Takkanlah Allah yang maha penyayang, Allah pencipta langit dan bumi, Allah boleh buat apa saja, kun fayakun. Takkanlah dia tak bagi apa-apa. Kan? Orang kaya, yang paling baik, kita dengar cakap dia, takkan tak bagi apa-apa, kan? Tak masuk akal. Jadi azkurkum di sini ialah aku ingat kepada kamu, satu yang paling mahal, aku ampunkan semua dosa. Yang kedua, aku akan bagi ganjaran pahala dan kemuncaknya syurga. Rugi tak ingat pada Allah? Tak. Rugi tak kalau tak ingat pada suami? Rugi tak? Kita masa mula-mula kahwin lah. Kita antara ingat suami yang kita baru kahwin dengan ingat Allah, yang mana lebih banyak? Baru kahwin ni. Samalah suami baru kahwin. Antara dia ingat isteri yang baru dikahwini dengan dia ingat Allah, mana lebih banyak? Tengok tak keimanan. Tak, jangan mewakili jawapan untuk orang lain. Sebab itulah Hanzalah baru kahwin tak? Tapi agak-agak baru kahwin,
Tapi agak-agak dia lebih ingat isteri dia ingat pada Allah. Apa bukti? Oh, luar biasa, luar biasa. Ini dia pergi apa ni? Malam pertama, lepas baru malam pertama, bukan malam ketiga, malam pertama. Dia pergi kelas tadabbur nak balik semula ke ataupun pergi berjihad? Oh, kita kalau kahwin malam pertama, cuti tak kelas tadabbur? Seminggu tak nampak mana awak ni? Ustaz, honeymoon. Sanggup 3 kelas tadabbur, bukan berjihad lagi tu. Sebab apa? Sebab dia tak rasa dengan dia taat pada Allah, dengan dia faham ayat Allah, dia tak rasa kelebihan ganjaran yang Allah sediakan. Tak rasa. Okey. Kemudian washkuruli. Dan bersyukurlah oleh kamu. Ini kena jelas. Aku ingat pada kamu apa tadi? Aku ampunkan dosa kamu. Dan aku bagi ganjaran yang besar berganda dan kemuncaknya surga. Dan bersyukurlah oleh kamu. Li ni kena terjemah macam ni. Syukur tu ada orang tak ikhlas. Syukur kan sebab nak dapat lagi. Tapi kita syukur pada Allah mesti ikhlas. Apa dalil? Li. Bersyukurlah oleh kamu hanya kepada aku. Li ni membuktikan syukur orang beriman mesti ikhlas. Tak boleh bersyukur pada Allah dalam masa sama dia bersyukur pada manusia. Okey, bersyukurlah oleh kamu kepadaku. Saya lupa nak sebut ada satu hadis kursi kan. Kelebihan, antara kelebihan lah. Kalau kita berzikir pada Allah. Allah kata apa? Iza zakartani fi nafsika, zakartuka fi nafsi. Bila kamu ingat aku dalam diri kamu sorang-sorang, aku ingat engkau dalam diriku. Mana lebih baik? Kita ingat Allah ke Allah ingat kita? Kita ingat pada Perdana Menteri dengan Perdana Menteri ingat pada kita. Mana lebih baik? Kita ingat Perdana Menteri tak dapat apa-apa kan? Tapi kalau dia ingat pada kita, mesti dapat sesuatu. Kemudian Allah kata, Iza zakartani fi mala'in, zakartuka fi mala'in khairum minhu. Dan kalau kamu ingat aku, sebut nama aku, di khalayak ramai, aku akan sebut nama engkau, di khalayak yang lebih ramai daripada khalayak yang mendengar engkau. Siapa? Subhanallah. Contoh sekarang kita sebut tak nama Allah? Sebut ni. Ada berapa orang ni? Saya sebut nama Allah di hadapan pelajar. Berapa ramai ni? 1,700. Dan Allah akan sebut nama saya di hadapan jauh lebih besar. Ya Allah. Okey. Kemudian wala takfurun, dan janganlah kamu kufur. Okey, kita nak tahu apa makna kufur, kita kena tahu makna syukur. Sebab syukur lawan dia kufur. Okey, apa makna syukur? Asyukru. Siapa ingat? Kita dah jumpa banyak kali dah ni. Apa makna syukur? Apa dia? Taat kepada bukan. Ta'atu al-mun'im. Syukur ialah taat pada pemberi nikmat. Dan syukur tu ada 3 jenis juga. 3. Satu, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lidah. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Okey, syukur dengan hati macam mana? Macam mana kita nak bersyukur? Syukur ni makna beza syukur dengan alhamdu. Alhamdu berbeza. Apa beza dia? Hamdu kita terjemah apa? Pujian. Syukur kita terjemah apa?
Ustaz, nak terjemah apa? Memang dah jadi bahasa Melayu. Bersyukurlah. Kenduri ke? Syukuran. Jadi apa beza dua ni? Ucapan dengan perbuatan. Tak. Dan syukur ni pun boleh jadi ucapan. Bezanya ialah syukur mesti di atas nikmat yang Allah bagi. Baru makna ada nikmat baru kita bersyukur. Kalau pujian tak mesti ada nikmat. Kadang-kadang kita puji orang kan, baiklah dia, ada tak dia bagi sesuatu pada kita? Bukan. Kita puji sebab dia ada kelebihan. Bukan makna dia bagi pada kita. Tapi bila kita ucap syukur, kita tengok orang tu handsome, kita kata terima kasih. Ada tak? Ada. Bila kita kata terima kasih? Bila dia belanja kita kan? Tapi dia tak belanja apa-apa, tak bagi apa-apa, kita kata apa? Awak ni memang handsome. Itu panggil Alhamdulillah. Lepas tu lepas kita puji, dia kata, jom kita minum teh tarik. Kita kata apa? Jazakallah khairan. Boleh tahu beza? Okey. Syukur dengan hati macam mana? Syukur di atas nikmat yang Allah bagi. Macam mana? Pernah tak bersyukur dengan hati? Macam mana? Apa dia? Betul. Syukur dengan hati ialah kita yakin 100% nikmat yang kita ada betul-betul daripada Allah. Tidak ada sikit pun. Jangan kata nikmat yang aku dapat kesihatan ni 90 daripada Allah, 10% sebab aku makan lemon. Kan? Ini syirik ni, syirik. Saya memang exercise tiap pagi dah sejak 5 tahun yang lepas. Sebab tu badan saya sihat. Syirik. Sebab apa syirik? Sebab dia seolah dengan exercise dia menjadikan dia, mana ada exercise boleh mensihatkan orang. Yang boleh mensihatkan orang hanya satu, iaitu Allah. Banyak. Kenapa muka awak licin, satu jerawat pun tak ada? Sebab saya sentiasa pakai, bila mandi pakai limau nipis. Syirik. Kenapa rumah awak tak pernah dimasuk ke penjudi? Sebab ada anjing. Syirik. Okey. Habis nak cakap macam mana? Sebab Allah pelihara. Anjing tu hanyalah sebagai penyebab je. Ada rumah orang lain ada anjing 3 ekor, pencuri pun 3 orang masuk. Okey. Jadi yakin dan syukur dengan hati ialah semua nikmat yang aku dapat, kesihatan, anak, isteri, rumah, kereta, semua daripada Allah. Contoh dia tak syukur dengan hati, tadilah saya kaya ni dalam hati je sebab aku bekerja keras. Dulu aku anak orang miskin. Mana dia kufur kepada Allah, tidak syukur, lawan dia kufur. Okey. Yang kedua, syukur dengan lidah. Apa dia? Sebut tu apa yang dalam hati tadilah kita sebut, tapi bukan kerana berbangga. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun dengan nikmat Tuhan engkau, fahadis. Apa dia? Cakap apa? Sebab kita rasa bangga. Nikmat yang aku dapat ni, kamu tahu tak sebenarnya daripada siapa? Daripada Allah. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman, bila Allah bagi kelebihan pada dia kan macam-macam kan. Jin, angin, jadi tentera dia kan. Semut pun boleh bercakap, dia boleh dengar dan faham. Apa kata Nabi Sulaiman dengan nikmat itu? Haza min fadli Rabbi liyabluwani. Surah An-Naml ayat 40. Liyabluwani ashkur am akfur. Jelas Ini semua adalah dari kelebihan Tuhanku. Berapa peratus? 100%. Bukan sebab aku Nabi, bukan sebab aku ada kerajaan. Untuk apa Allah bagi ini? Adakah sebab kelebihan aku? Bukan. Liyabluwani, untuk Allah menguji aku. Kamu Nabi pun diuji? Ya. Lagi tinggi kedudukan, lagi besar ujian. Apa hasil yang Allah nak tengok daripada ujian? Adakah aku bersyukur ataupun kufur? Samalah. Kalau kamu tak bersyukur, kamu kufur. Macam mana boleh jadi kufur? Macam mana kamu boleh dapat kerajaan ni?
Sebab saya bekerja keras. Parti saya parti yang besar. Itu kufur. Okey. Itu syukur dengan lidah. Tapi jangan kita cerita pada orang. Bila cerita pada orang, itu dah riak kan. Orang tak tanya pun. Tiba-tiba pergi kedai mamak. Kamu tahu tak macam mana aku boleh beli kereta? Sebab Allah bagilah. Itu pun ada unsur riak. Sebab orang tak tanya pun kan. Okey, syukur dengan anggota badan? Tak. Kita guna semua nikmat yang Allah bagi. Kalau anggota badan, guna untuk mentaati Allah. Lidah. Macam mana bersyukur dengan nikmat lidah? Zikir, baca Quran. Bila ada benda yang tak betul, jangan cakap, diam. Kan? Ada benda baik, cakap. Tak ada benda baik, diam. Itu syukur. Jadi syukur ni kadang-kadang perlu apa? Diam. Kenapa diam ni? Sakit mulut, tak. Saya bersyukur pada Allah. Bersyukur apa? Tak ada sebut subhanallah, alhamdulillah. Tak, syukur saya ialah taat pada perintah Allah. Apa dia? Iaitu Nabi kata, kalau tak ada benda yang baik, diam. Diam ikut perintah Allah dan Rasul. Itu adalah syukur. Boleh? Sekarang kita sedang tadabbur. Kita sedang bersyukur tak? Tapi tak semua. Kalau yang sedang tidur tu kufur. Saya pun tak tahu pelajar sekarang ni adakah semua sedang bersyukur ataupun ada sebahagian yang kufur ni bukan makna jadi kafir. Ini dia panggil kufur nikmat. Kufur nikmat tak mestinya keluar daripada Islam. Okey, boleh? Kalau nak syukur dengan kereta, apa dia? Dia guna kereta untuk kebaikan. Dia tak guna untuk maksiat. Okey? Ustaz, tanya soalan boleh? Boleh tak nanti last kali kita kumpul semua soalan. Minta maaf. Boleh tak? Takut tak ingat, Ustaz. Takut tak ingat, tulis. Tulis. Gunakan nikmat tangan dan pen. Syukur nikmat. Okey. Jadi sekarang kita dah tahu tak apa makna syukur. Kalau kita tahu makna syukur, kita akan tahu makna kufur. Kalau tak ada tiga jenis ni, kita kufur. Okey, contoh. Contoh orang yang bersyukur dengan lidah, dengan tiga-tiga ni, dalam Quran, contoh kisah Nabi Sulaiman. Kan? Dia taat tak dengan anggota badannya kepada Allah? Ya. Dan contoh orang tak bersyukur ketiga-tiga ni dalam Quran. Hati dia tak bersyukur, lidah dia pun tak bersyukur, anggota badan pun kufur kepada Allah. Walaupun Allah bagi nikmat banyak. Firaun tu terang-terang lah. Ini yang tak terang, tapi akhirnya kufur. Pemilik dua kebun. Dia berbangga dengan kawan dia yang miskin kan. Tapi kawan dia yang miskin, itulah yang beriman. Apa dia kata? Aku lebih banyak harta daripada kamu. Tengok kufur lidah. Bila kufur lidah sebenar datang daripada mana? Hati. Aku lebih banyak harta. Apa makna tu? Harta aku ni adalah hasil usahaku. Sebab tu aku dapat banyak. Kamu ni tak dapat sebab apa? Pemalas. Boleh? Okey. Masa dah cukup. Kita berhenti setakat ayat 152. Okey. Saya ada janji semalam kan untuk baca tentang adab-adab belajar kan. Jadi kena tunaikan janji ya. Jadi yang nak tanya soalan tu boleh sabar tak? Boleh Sebab ayat seterusnya kena sabar tapi tak sempat nak tadabbur. Okey, antara adab belajar yang sangat-sangat penting. Kadang-kadang sebab tidak ada adab inilah orang belajar bertahun-tahun ilmunya tak ada. Bukan setakat dia tak mampu beramal tapi ilmunya hilang. Bila ditanya belajar apa dia tak tahu. Okey, pertama adab belajar ialah mesti betul-betul berniat untuk mencari redha Allah. Mesti betul-betul berniat mencari redha Allah. Bukan setakat kebetulan PKP, bukan setakat kawan ajak, jangan. Apa bukti kita belajar ni kerana mencari redha Allah? Apa bukti? Senang pun kita belajar, susah pun. Apa bukti kita tak ikhlas? Kebetulan PKP kita pergi kan. Bila
Sibuk dengan urusan dunia, kita tak ikhlas. Kita tak datang kelas. Itu tanda tak ikhlas. Ramai pelajar-pelajar saya yang ikut kelas sebelum PKP. Dan saya sebelum PKP mengajar di rumah-rumah kan. Tapi yang belajar di rumah-rumah ni bila PKP kita buat online, ramai tak ikut. Kenapa tak ikut? Ya. Sedangkan belajar online lagi mudah. Tak payah keluar, tak payah pakailah baju, tak payah pakai tudung kan. Dalilnya apa dia? Dalilnya hadis yang masyhur daripada Umar Ibn Khattab, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dikira mengikut niat. Kalau dia belajar hanya nak penuh masa kosong, dia tak akan dapat ilmu. Jauh sekali nak beramal. Okey. Dan hadis dalil yang daripada hadis sahih riwayat Muslim juga saya dah sebutkan. Orang yang golongan pertama yang dicampak dalam neraka siapa? Bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan Firaun, bukan Abu Jahal. Pertama, orang yang syahid pada jalan Allah. Kenapa ni? Bila ditanya oleh Allah, fama amilta, apa yang kamu buat? Kata lelaki ni, qataltu fika hatta istashhadtu. Aku berperang kerana engkau ya Allah sehingga aku mati syahid. Allah kata kazabta. Kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Kamu sebenarnya berperang supaya dikatakan kamu berani dan pahlawan. Dan betul-betul orang kata kamu ni memang hebat. Betul-betul orang kata. Maka semua umira bihi diperintah dan diheret masuk ke dalam neraka dan dicampak dalam neraka. Sebab apa? Tempat mati dah cantik. Kan? Tapi kenapa ke neraka? Sebab niat. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar ilmu agama dan dia mengajar lagi dan dia baca Quran. Lalu dibawa ke akhirat, maka Allah bertanya, "Fama amilta?" Apa yang kamu buat dengan ilmu kamu, dengan Quran kamu? Maka lelaki ni jawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran." Aku belajar ilmu agama dan aku mengajar pada orang ramai dan aku baca kerana engkau. Aku baca Quran kerana engkau. Allah kata kazabta, dusta. Tetapi sebenarnya ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Kamu mengajar ilmu supaya dikatakan oleh orang ramai kamu adalah orang yang alim. Dan betul-betul orang kata kamu adalah orang yang alim. Kemudian diheret mukanya dan dicampak ke dalam neraka. Sebab ikhlas. Dan yang ketiga, orang yang Allah bagi kekayaan masa kat dunia dan dia banyak gunakan hartanya untuk bersedekah pada jalan Allah. Tapi bila dibawa di akhirat, Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa kamu buat dengan harta kamu? Qal taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Dia kata, aku tak pernah tinggal satu jalan pun yang engkau suka supaya diinfakkan harta, melainkan semua aku infak. Nampak dia jalan fi sabilillah, engkau suka, aku infak. Allah kata kazabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad. Kamu sebenarnya buat tu sedekah harta yang banyak supaya dikatakan pemurah. Dan orang dah berkata pada kamu. Kemudian diheret mukanya dan dicampak dalam neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Okey. Habis nak niat apa ni? Pendetailan niat bila kita nak belajar agama. Pertama nak menghilangkan kejahilan daripada diri kita. Jangan kerana nak hilangkan kejahilan pada orang lain. Aku belajar ni sebab apa? Nak hilangkan kejahilan pada kawan aku tu. Jahil sangat dia ni. Habis. Nak hilangkan kejahilan daripada diri kita. Bila tujuan kita belajar nak hilang kejahilan daripada diri kita, kita akan fokus. Dan lepas sekian belajar, kita berbeza. Dulu banyak tak tahu, sekarang banyak tahu. Yang kedua, kita belajar untuk menyembah Allah dalam keadaan ada dalil yang sahih. Selama ni banyak kita sembah Allah, beribadatkan. Ikut-ikutan je, tak tahu dalil. Jadi tujuan aku belajar, nak sembah Allah, nak ikut perintah Allah berdasarkan basirah, dalil yang jelas. Maka hasilnya amalan kita mesti berbeza daripada sebelum belajar. Yang ketiga, tujuan aku belajar ni untuk mendekatkan diri kepada Allah
dengan belajar agama. Kenapa? Sebab belajar agama adalah jihad. Belajar agama adalah jihad. Nabi kata apa? Dalam satu hadis, siapa yang keluar pergi untuk menuntut ilmu, kemudian dia mati tengah jalan, dia mati syahid. Jadi niat yang keempat apa dah? Aku pergi belajar yang ketiga. Aku pergi belajar ni untuk beribadat, untuk mendapat kelebihan berjihad. Yang keempat, tak, ini semua poin ni bawah poin yang pertama, iaitu ikhlas kerana Allah. Belum masuk poin kedua. Perincian bagaimana ikhlas tu. Yang keempat kan? Yang keempat, iaitu aku belajar ni untuk supaya lebih takut kepada Allah. Aku belajar ni supaya aku lebih takut pada Allah, bukan semakin takut pada orang, pada penguasa dan sebagainya. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang betul-betul takut pada Allah hanyalah orang yang berilmu. Jadi aku selagi tak ada ilmu, aku tak akan takut pada Allah. Sebab itu aku belajar nak menjadi orang yang takut pada Allah. Yang kelima, dalam poin belajar untuk mendapat redha Allah, iaitu aku belajar ni untuk meninggikan darjah aku di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Orang tak peduli pada aku, walaupun aku berilmu, aku tak kisah. Sebab aku nak darjah aku di sisi Allah semakin tinggi. Dan saya nak sebut juga, belajar kalau bukan kerana Allah, apa kesan dia? Saya baca satu hadis. Sabda Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang belajar ilmu yang sepatutnya dia belajar untuk mendapat redha Allah, tetapi akhirnya la yata'allamuhu, dia tidak belajar illa liyusiba bihi arada minad dunya. Akhirnya dia belajar, dia tidak belajar melainkan untuk mendapat habuan dunia, supaya dapat jawatan, dapat nama. Maka Nabi kata lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Dia tak akan dapat mencium bau syurga. Apa makna tak dapat cium? Kalau cium pun tak dapat masuk, mustahil. Ya Allah. Siapa ni? Bukan perompak, bukan Abu Jahal. Ia duk belajar ilmu agama. Bukan setakat tak boleh masuk syurga, cium bau syurga pun tak dapat. Sebab dia belajar untuk mendapat. Ya Allah, ramai tak orang belajar agama lah. Contohlah di Azhar kan. Ataupun apa-apa je untuk dapat sijil supaya dapat kerja. Ramai tak? Ramai. Yang kedua, ni poin kedua. Syarat ataupun adab belajar, mesti ada perjalanan. Mesti ada perjalanan ataupun musafir untuk menuntut ilmu. Sekarang PKP tak apalah. Jangan musafir, nanti kena tangkap, kena compound. Saya ada satu kisah bagaimana orang dahulu mencari satu ilmu je, iaitu kisah Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah. Ini Jabir bin Abdullah, bukan Jabir bin Ja'far. Dia musafir berapa lama? Masirah, perjalanan syahr, sebulan yang lengkap. Untuk apa ni? Liya'khudha hadisan wahidah, untuk mendapat satu hadis. Tak habis lagi kisah dia daripada Abdullah bin Muhammad bin Uqail annahu sami'a Jabir. Dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kata Jabir, aku mendengar ada satu hadis daripada seorang lelaki yang dia dengar daripada Nabi. Lelaki tu dengar daripada Nabi, aku tak dengar. Ada satu hadis orang tu dengar, aku tak dengar. Maka orang tu duduk kat mana ni? Kat Syam. Maka apa Jabir buat? Dia beli seekor unta. Sebab perjalanan jauh. Kemudian syahadat tu, kemudian aku musafir selama 1 bulan. Sehinggalah aku sampai ke Syam dan aku jumpa lelaki yang dikatakan memiliki hadis tu. Dan akhirnya lelaki tu bagi tahu hadis. Satu hadis je. Apa hadis tu? Kata Jabir, bila jumpa lelaki ni dia kata apa? Balaghani
Anka, aku dengar daripada engkau bahawa engkau ada mendengar satu hadis daripada Nabi tentang kisas. Maka aku takut aku mati. Ataupun engkau mati dulu sebelum aku dapat dengar hadis tu. Sebab tu, bila tahu je, aku terus beli unta dan terus bersegera datang jumpa engkau. Ha. Kita bukan beli unta kan. Kadang-kadang live pun ada kena beli unta ke nak tengok kelas live. Kan? Ustaz, saya kena tengok malam ni juga. Kenapa? Takut Ustaz mati malam besok kan? Ha? Ha. Ustaz, saya tak ada telefon. Malam ni juga saya akan beli telefon. Sebab apa? Nak dengar Ustaz mengajar. Ustaz mengajar bukan satu hadis, bukan satu ayat, banyak ayat. Kan? Okey. Kemudian kata lelaki ni yang ada hadis, yuhsyaruna yaumal qiyamah, dihimpun pada hari kiamat, hamba manusia dalam keadaan bertelanjang, tidak bersunak dan tidak berselipar, berkasut. Ada sambungan lagi hadis tu. Saya tak baca. Cuma nak bagi tahu bagaimana orang dulu bermusafir hanya untuk mendapat satu hadis dan perjalanannya selama dan beli seekor unta. Oh, tak boleh nak banding lah. Kita kalau kereta rosak, tak pergilah. Ha. Yang ketiga, adab ketiga. Saya rasa, kalau saya nak baca semua memang tak habis malam ni. Kita sambung. Ha? Ha, kita pecah-pecahkan. Ha. Cuma satu lagi. Kita ambil 3 poin. Ini ringkas dia. Adamul julus wasatal halqah. Jangan duduk, adab belajar ilmu, jangan duduk di tengah-tengah halqah. Orang belajar keliling kan, dia tiba-tiba duduk kat tengah. Ha, itu tak beradab dengan guru dan pelajar yang lain. Ha? Ha, duduk jauh-jauh sekarang kan. Sampai tak dengar langsung kan. Ha. Okey, adab seterusnya kita sambung besok insya-Allah. Okey, kita tengok soalan sikit. Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak kalau kita cakap hidup kita ni bahagia adalah satu ujian? Boleh tak ada benda tu? Hidup kita bahagia adalah macam mana kita tahu bahagia? Macam siapa yang contohlah kita buat sesuatu kerja, ada kepayahan, lepas tu kita mendidik isteri kita, tak ada ketahan, didik anak tak ada ketahan, adakah boleh kita katakan sebagai ujian? Tak, sebenarnya semua keadaan, dia manusia 2 keadaan je. Satu dalam keadaan senang, satu lagi susah. Satu dalam nikmat, satu musibah. Dia 2 keadaan, tak ada keadaan ketiga. Okey? Dan Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, walana balwakum bisyarr wal khair. Kami pasti akan menguji kamu, satu bil khair, bisyarr, dengan keburukan, sakit, miskin. Yang kedua bil khair, dengan kebaikan. Jadi hidup kita ni tak lari daripada salah satu daripada dua, dan dua-dua adalah ujian. Jadi tak payah kita kata memang ujian. Sihat, ujian tak? Ujian. Allah nak tengok kita bersyukur tak dengan sihat. Guna tak kesihatan untuk mentaati Allah. Bila tiba-tiba sakit, untuk apa? Ujian juga. Allah nak tengok kita redha tak dengan sakit tu. Jadi salah kefahaman setengah orang kita. Dia kata apa? Bila dia rasa dia uji? Kamu ni sakit, ialah Allah sedang menguji saya. Tapi masa dia sihat, dia tak cakap macam tu. Kamu sihat? Alhamdulillah, saya jogging setiap hari. Dia tak rasa sihat adalah ujian. Salah. Sebenarnya ujian, dua-dua ujian. Nabi Ayub sakit, ujian tak? Nabi Sulaiman Allah bagi kekayaan, ujian tu. Dia kata apa Nabi Sulaiman? Allah bagi kesenangan nikmat ni untuk menguji aku. Jadi tak payah kita kata, sebab hakikatnya hidup adalah ujian. Senang ke, susah ke, miskin ke, kaya ke, sihat ke, sakit, semua ujian. Maka jangan kita perasan, Macam mana kita tengah diuji, kita perasan kita okey. Saya nak tanya, pernah tak kita masuk dewan peperiksaan, kita seronok, aku sedang diuji, ada? Tak ada. Bila patut kita seronok? Bila?
Bukan lepas habis ujian. Lepas dapat result tu. Tunggu dapat result dulu. 9A ke 9E. Ini nak melompat tak tentu hala. Jadi kita beriman beramal soleh. Dah dapat result ke belum? Belum. Bila result? Dia sebenarnya masa nak mati pun dalam kubur kita dah itu kan. Kalau nak melompat sabar. Masuk dalam kubur melompatlah. Jadi sekarang jangan perasan. Bahkan saya dah begitu banyak kali. Abu Bakar pun takut nasib dia kan. Umar pun takut. Masih dia rasa dia ada sifat munafik. Wallahu alam. Jazakallah khair. Wa anta fa jazakallah khair. Okey. Adik silakan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Air zam-zam ni keluar 2 kali ke? Air zam-zam apa dia? Keluar 2 kali ke? Oh, air zam-zam tak tahu keluar 2 kali ke sekali. Tapi sekarang keluar tak berhenti lah. Saya tak pasti. Wallahu alam, Ustaz tak tahu keluar berapa kali. Okey, ada soalan Facebook. Marah Facebook pula. Bila result? Ustaz, apakah maksud sebenar sekufu? Ini pasal apa ni? Soal kahwin lah. Adakah sama masuk dengan sama tanah atau sama kasta? Atau Tak, kufu dalam bahasa Arab apa makna dia? Ada dalam Quran. Walam yakul lahu kufuwan. Apa makna kufuwan ahad? Tidak ada bagi Allah kufuwan, mana setara, setaraf dengan Allah. Seorang pun tak ada. Jadi yang adalah setengah tu, ada setengah mazhab mengatakan syarat nak kahwin mesti sekufu. Sekufu tu bukan sama-sama Said dengan Syarifah, bukan. Sekufu makna sama-sama cerdik lah. Jangan seorang cerdik, seorang lagi. Yang ni lulus PhD, yang ni SRP pun tak luluhkan. Jadi susah nak uruskan. Itu ada setengah pendapat lah. Tapi sebenarnya nak berkahwin ni ialah yang paling penting sama-sama beriman. Nabi kata apa? Wanita dikahwini kerana 4. Kerana keturunan, kerana harta, kerana rupa paras. Tapi pilihlah yang beragama. Beruntunglah kamu. Wallahu alam. Ada soalan lagi? banyak yang tanya tentang selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah tidak ada dalil dan bukan daripada sunnah Nabi. Kalau kita nak cinta Allah, saya ulang, kalau nak cinta Allah, dia beribadat ni yang paling utama, kita nak redha Allah. Dan Allah dah syaratkan, kalau nak redha aku, kalau nak cinta aku, ikut Nabi. Selawat tafrijiyah bukan daripada Nabi. Kalau kamu rasa itu walaupun bukan daripada Nabi, Nabi tak larang, silakan. Tapi Allah bagi syarat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kamu cintakan Allah, aku bagi syarat. Syarat nak dapat cinta Allah, ikut Nabi. Apa makna ikut? Yang Nabi buat. Yang Nabi tinggal, itu makna ikut. Jangan yang Nabi buat, kita buat. Yang Nabi tinggal, kita buat juga. Itu bukan ikut. Itu dipanggil separuh ikut. Lepas tu Allah kata apa? Yuhibbukumullah. Pasti Allah cinta ke kamu. Bila tu? Bila kamu betul-betul ikut Nabi. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya hadis tolabal ilmi fardhatun ala kulli muslim. Maksud fardhatun tu kefarduan sampai akhir hayat kita ke ataupun macam mana? Tak, dia wajib belajar ke atas setiap muslim lelaki dan wanita. Wajib belajar apa dia? Sebenarnya matlamat kita dicipta bukan untuk belajar. Kita dicipta untuk sembah Allah, mentauhidkan Allah dan menyembah Allah. Tapi proses nak kenal Allah, proses nak sembah Allah tak mungkin berlaku melainkan dengan belajar. Maka sebab itulah belajar tu menjadi wajib. Walaupun sebenarnya dia bukan matlamat. Dia hanyalah sebagai wasilah, perantaraan. Kalau tanpa belajar, kamu tak mungkin sembah Allah dengan betul.
Jadi seolah dia belajar sampai bila? Sampai betul-betul kita kenal Allah, sampai betul-betul kita dapat mentaati semua perintah Allah. Jadi soalan dia, adakah setakat ni kita dah tahu semua perintah Allah? Belum, wajib belajar lagi. Sebab tu ada kata pepatah, belajarlah daripada buayan sampai, tapi itu bukan hadis, tapi maksud dia betul. Kan? Belajarlah sampai, tapi bukan hadis lah. Dan tadi kita sebutkan salah satu tujuan belajar ialah untuk mendapat apa? Kelebihan berjihad. Jadi belajarlah sepanjang masa, tapi jangan belajar sahaja. Lepas belajar, wajib kita sampaikan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa anta fajazakallahu khairan. Bila seorang dapat musibah, orang kita suka cakap ada hikmah di sebaliknya. Mohon pencerahan. Bila seseorang dapat musibah, ada orang cakap ada hikmah. Orang kita suka cakap ada hikmah, ada orang kita. Dia tak payah cakap, memang ada pun. Tak payah cakap. Kalau kita tak cakap, mesti tak ada hikmah. Mesti. Sebab apa? Sebab musibah daripada Allah. Bila Allah datang daripada Allah, mesti ada hikmah. Mustahil Allah buat sesuatu sembrono tanpa ada hikmah. Kan? Yang kerja sembrono ni siapa? Manusia. Kenapa buat saja-saja? Itu manusia. Jadi apa saja Allah buat, sama ada musibah ke, bagi nikmat, semua ada hikmah. Sebab tu salah satu nama Allah ialah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang setiap hukumnya ada hikmah. Jadi tak payahlah kita sebut, cuma kita bagi faham. Yang penting bukan kita tahu apa hikmah, yang penting apa dia? Yang penting apa dia? Yang penting kita boleh redha dengan musibah tu. Ada orang dia tahu hikmah tapi masih tak boleh terima Jahannam. Sebab itulah Musa membantah perbuatan Khidir sebab apa? Ada hikmah tak Khidir bunuh budak kecil tu? Ada kan? Kenapa Musa bantah? Ni Nabi ni. Sebab Allah bagi ilmu khusus kepada Khidir, iaitu ilmu hakikat. Ilmu kenapa dibunuh. Musa pula Allah bagi apa? Ilmu syariat, iaitu haram bunuh budak tanpa dosa, tanpa sebab. Jadi Musa bantah tu ada sebab tak? Ya, ada sebab. Sebab Musa tak tahu hakikat yang sebenar. Jadi memang dia bantah. Cuma masalah Nabi Musa ialah dia berjanji nak sabar kan? Dia tak sabar, itu je. Saya nak tanya, kalau orang tu ada musibah, kita kata ada hikmah. Okey, masa orang tu sihat, kita cakap tak? Kamu sihat ni, ada hikmah ni. Kena cakap semualah, kan? Ustaz, ada soalan panjang ni. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, Wassalam. saya perlu bertanya. Kalau contohnya seseorang beritahu kita cantiknya kulit, macam mana kita jaga? Macam mana nak jawab Ustaz? Sebab walaupun kita rasa Allah pelihara, tapi kalau kita beritahu pada mereka Allah pelihara, bukankah nanti mereka fikir seperti kita mengatakan Allah tak memelihara mereka? Tak, kita jawab macam ni. Orang kata cantiknya kulit kamu licin kan? Kita jawab semua adalah anugerah Allah. Cuma sebab-sebab tu saya buatlah. Apa dia? Saya ada loma apa? Harang kan? Dan itu pun saya tak tahu. Mungkin sebab kulit licin tu, mungkin sebab arang. Mungkin sebab benda lain, saya tak tahu. Saya ada usaha tapi saya tak pasti. Yang penting semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab macam Nabi Sulaiman. Senang je. Apa dia? Haza min fadli Rabbi. Kenapa Allah bagi kulit leceh? Allah nak uji aku. Adakah aku berbangga? Adakah aku riak? Kan? Adakah aku jadi sombong dengan orang yang kulitnya tak licin? Wallahu a'lam. Tadi Ustaz ada beritahu surah Fatir. Ayat berapa supaya lebih takut kepada Allah dan bukannya pada orang? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ayat 28. Surah Fatir ayat 28. Betul, ayat 28. Jadi ayat tu nak bagi tahu apa dah? Orang yang takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Maknanya kalau dia ada ilmu tapi tak takut pada Allah, sebenarnya dia bukan ulama. Okey, ada soalan lain? Tak ada?
hukum meletak sutrah ketika solat? Di solat solat, suatu solat di surau yang kecil, sempit dan agak ramai. Sebelum PKP. Dia ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan hukum letak sutrah adalah wajib. Dia sutrah ni hanya wajib bila? Satu, bila kita jadi imam, depan imam lah. Yang kedua, bila kita solat berseorangan. Adapun kita solat berjemaah, di hadapan saf jangan letak. Sebab saf bagi sutrah bagi makmum ialah imam kat depan. Jadi hukum letak sutra kalau kita solat sorak, ada ulama kata wajib, ada kata sunat. Dan kalau kita dah solat di tepi dinding, tak mungkin orang lalu, tak perlu letaklah. Kalau letak juga ada masalah tu. Dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, hukum berdoa dalam sujud menggunakan ayat Al-Quran. Okey, Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, nuhitu an aqra'a al-Quran wa ana raki'un aw sajidun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi kata aku dilarang. Nabi tak kata aku larang, aku dilarang. Makna Nabi dilarang oleh siapa? Allah. Allah yang larang ni. Apa dia? An aqra' al-Quran. Aku dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan ketika sujud. Jadi, kalau ikut hadis tu secara zahir memang tak boleh baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Cuma ada sebagai ulama kata kalau ayat Quran tu dalam bentuk doa dan kita baca pun bukan niat baca Quran. Yarhamkallah. Bukan niat nak baca Al-Quran tapi niat nak berdoa, maka dibolehkan. Dibolehkan. Syaratnya kita baca ayat Quran dalam bentuk doa dan niat baca doa. Wallahu a'lam. Okey, cukup ah. Kita jumpa. Kita sambung besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم